Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab 50 Tanda Munafik. 50 Tanda Munafik. Jadi yang ke-12 tanda munafik iaitu dusta. Dusta. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalathun. Tanda munafik itu ada 3 antaranya. Idza haddatha kadzaba, apabila berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi dipercayaan maka dia khianat. Jadi tajuk ataupun yang tanda ke-12 munafik iaitu berdusta. Okey, apa makna dusta ni? Dusta ni Allahu Akbar. Kadang-kadang orang yang selalu menipu, suka berdusta, suka cakap bohong, dia on the spot, dia dekat lidah dia, ataupun tangan dia apa semua, selalu macam itulah. Cakap dusta ni senang je bagi dia, kan? Maka dusta merupakan pernyataan tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. So itu dusta. Berlaku macam ni dia cakap macam tu, berlaku macam ni dia cakap macam ni, kemudian dia tambah lagi sikit, tu pun macam tu juga. Jadi benda yang tak berbetulan dengan perkara sebenar, maka itulah dusta. Jadi dia di antara ciri-ciri munafik, macam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimil lisan. Sesungguhnya setakut-takut yang aku takut atas umatku adalah setiap munafik yang pandai lidahnya. Namun munafik, sebab tu kita kata api dan sekam, lidah bercabang, kan? Sebab apa? Sebab dia bercakap bohong. Bercakap bohong. Iyyakum wazzann fa inna zanni akdzabul hadis. Takutlah kamu terhadap prasangka, kerana sungguhnya prasangka itulah sedusta-dusta perbicaraan, kan? Prasangka, su'uzzan, zon ni, sangka buruk. Kita sebenarnya sangka saja, sangka benda yang belum tentu lagi, kan? Belum tentu lagi. Jadi sangkaan itu tak berdasarkan kepada benda yang sebenar, maka itulah munafiknya kat situ, kan? Kemudian sabda Nabi SAW lagi, innal kadhiba babun min abwabin nifaq. Sungguhnya dusta itulah salah satu daripada beberapa pintu munafik, kan? Maka kata Allah lagi dalam surah An-Nahl ayat 105, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengadakan pendustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta, tak beriman dengan tanda-tanda Allah, dengan Al-Quran dan sebagainya. Maka itulah mereka yang berdusta kepada Allah SWT. Tuan-tuan mati Allah. Okey, dusta ni kita dah tahu dah, bercakap perkara yang tak benar, cakap perkara yang tak benar. Maka ada dusta yang dibenarkan dalam keadaan, contohnya seseorang tu contoh darurat kerana nak mengelak daripada perkara yang sangat darurat. Contohnya bagi Nabi SAW ataupun kita lah, bila mana orang datang pada kita, tanyakan seseorang, pernah nampak seorang tak? Dan nampak kita macam dia ketua gangster, ataupun dia gangster macam nak bunuh orang, maka kita kata, oh saya tak nampak. Bahkan kalau nak mengelaknya, kita beralih sikit tempat, oh setakat saya duduk kat sini tak ada lagi nampak dia, kan? Maka itu dibenarkan. Kenapa? Kerana nak mengelak daripada sangat benda yang darurat, contoh nak bunuh orang dan sebagainya. Okey. Dan dalam keadaan nak mendamaikan, seseorang, nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh, macam tadilah, sehingga nak bunuh orang dan sebagainya. Okey. Ataupun di dalam peperangan, maka dusta itu dibenarkan. Dia bukan dusta apa, dia panggil taktik peperangan. Taktik peperangan. Ingat je nak serang daripada pihak sini, tapi serang daripada pihak belakang. Contoh macam tu. Jadi ia dibenarkan dalam peperangan. Okey.
Jadi dusta tu tadi adalah uh, kita panggil apa sebagai salah satu daripada tanda-tanda munafik. Jadi salah satu lagi bila kata dusta ni, Ustaz cerita tentang jin lah. Jin ni memang dia cakap bohong, kan? Dia cakap bohong. Perkara-perkara sebab tu Ustaz kalau nak bercakap dengan dia, Ustaz Islamkan dia dulu. Lepas pada Islam tu barulah dia akan bercakap benar. Sebab dia dah masuk Islam, dia telah menerima hidayah daripada Allah. Tapi kalau sebelum dia masuk Islam tu, cakap dia kan tak boleh pakai lah, kena tapis-tapis. Sebab apa? Sebab dia memang macam tu, suka bercakap bohong. Jadi tuan-tuan Allah SWT, okay, itu yang ke-12. Yang ke-13 yang bersangkut paut dengan hadis tadi, iaitu ayatul munafik thalathun, tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, bila mana dia bercakap maka dia bohong. Yang ke-13 iaitu apabila wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Jadi sifat yang ke-13 adalah mungkir janji. Bermaksud menyalahi penyataan terhadap kesediaan diri seseorang akan memenuhi sesuatu yang diminta orang lain. Okey, boleh, tak boleh. Tak. Okey, KO. Kan? Boleh, tak boleh. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Maidah ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji-janjimu. Kan tengok sekat sini Allah kata orang yang boleh memenuhi janji ni Allah sebut orang beriman. Kalau orang yang tak beriman, Islam saja tapi berimannya tak, kan, maka dia akan senang untuk dia memungkiri janji. Sebab tu nak kena cari orang beriman. Sebab tu suruh orang beriman, Allah sebut orang beriman. Apa kata ya ayyuhallazina wahai orang Islam, wahai manusia ke? Tak, wahai orang beriman. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-Isra ayat 34, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sungguh janji itu akan ditanya. Sebab tu kita jangan sampai berjanji, sebab takut-takut kita tak boleh nak penuhi janji. Sebab tu nak kena sebut insya-Allah. Bukan kata insya-Allah tu jadi itu insya-Allah tu perkara yang kita nak confirmkan, kita nak pergi, kita akan buat, maka kita sebut insya-Allah. InsyaAllah tu maksud kita mohon doa kepada Allah supaya Allah memperkenankan, semoga Allah mempermudahkan. Macam tu. Bukannya macam insyaAllah tu lah yang tak jadi, insyaAllah tu lah yang menipu, insyaAllah tu lah yang tak buat, kan? Bukan macam tu. Itu insyaAllah Melayu. Jadi macam tu. Seseorang yang memungkiri janji yang dibuat sama ada dengan sengaja atau tidak amat tidak menyenangkan dan mengecewakan harapan orang yang dijanjikan. Sebab tu perbuatan ini tergolong dalam munafik. Dalam hadis lain, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, kata saya baca terjemahannya, ada 4 macam barang siapa yang terdapat semuanya ini maka ia adalah termasuk orang munafik yang asal. Dan barang siapa yang terdapat padanya maka berarti dia terjangkit sifat kemunafikan sampai ia bersedia meninggalkan 4 hal tersebut, iaitu apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia percaya ia khianat, dan apabila berjanji ia mungkiri. Ini hadis lain daripada yang hadis yang tadilah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu taala, so itu adalah yang ke-13, mungkir janji. Mungkir janji ni macam-macam lah. Mungkin janji, bila berjanji, kalau pilihan raya janji juga. Mak ayah berjanji dengan anak-anak, apa berjanji juga. Anak-anak berjanji dengan mak ayah pun sama juga. Dengan kawan-kawan, bos berjanji dengan dengan anak buahnya, dengan anak pekerjanya pun sama juga. Pekerja berjanji dengan bos pun sama juga. Dalam semua keadaan berjanji tapi tak dipenuhi, maka itu adalah salah satu daripada ciri-ciri munafik. Jadi saya rasa setakat tu dulu. Cuma saya nak tadi bagi bubat daripada pagi tadi. Yang kes yang pagi tadi tu kes apa kes
Tak ada apalah, dia sakit-sakit. Itu biasa. Kes yang kedua dekat Subang tu. Sebenarnya dia nak ubatkan anak dia. Sebab anak dia kata perangai pelik, jadi malas, jadi banyak tidur. Kelas pun banyak ponteng apa semua. Tapi budaknya start pergi baik apa semua. Okey. Saya kata boleh tak saya cek bilik dia, rumah. Bila start pergi dan cek rumah, saya tengok ada jin dalam rumah. Jin dalam rumah ni setan lah sebenarnya dalam rumah. Dekat situ. Nak berdengar rumah. Bila pergi kat situ. Jadi maksudnya sebab tu nak kena cek. Sebab tu cek satu rumah, cek lagi okey, pasal anak dia. So maksudnya boleh jadi macam tu. Kalau ada benda dalam rumah, kalau sebab tu kena cek. Kalau perangai anak pelik-pelik tu apa semua, nak kena cek dalam bilik dia sebagainya, ada tak benda mana. Satu. Yang kedua, cek rumah tadi apa semua, ada dalam bilik mak dia kan. Jadi mak dia pernah dulu kata ayah dia ada obsession dekat JB, kat Johor. Jadi jangan balik. Dia kata kalau balik kat sini, dia kata ada ternampak lembaga hitam dalam bilik. Jadi isterinya kata, ya tu abang perasan kot, perasaan kot. Bila saya cek tak betul. Dan apa yang berlaku, kita tengok kan, suami dia kalau balik sini pun dia macam tak lalu dengan bini, buat hal masing-masing dengan handset ni apa semua kan. Jadi macam tu hubungannya keruh lah. Dia kata tak macam biasa, tak mesra. Tak mesra, kataan tak mesra tu tak nak bersetubuh, tak nak bersama, tak nak tu. Itulah boleh jadi macam tu, tidur berasingan macam tu. So boleh jadi sebabkan oleh gangguan jin tu. So ada dalam bilik. Sebab tu dua-dua benda tadi nak kena cek. Sama tadi Ustaz pergi tadika, ada dua rumah tadika sama. Apa sama. Bila cikgu dia ramai interview tapi tak nak. Padahal sekarang ni ramai pun yang tak ada kerja tapi tak nak. Sama juga hantar anak kat tadika, tengok 2-3 hari pusing balik, tak jadi dan sebagainya. Sebab apa? Itulah bila saya tengok ada jin 4-5 tempat dalam tadika dia. Tu nak kena cek. Sebab tu kita nak kena cek, kena bersihkan baru tu. Jadi Ustaz pergi dua. Dan yang paling tadi sebelum Ustaz baru balik tadi, kes yang macam mana, kes yang dia tak dapat anak. Kita tengok ada gangguan dalam badan isteri dia. Ustaz pernah ubatkan ada seorang tu polis, dia tak dapat anak setahun setengah. Jadi kita tengok ada saka dalam badan. Dia saka tu mengaku dia tutup melalui belakang tu, dia kata air mani. Yang lelaki dia tutup. Yang kedua, yang perempuan dia tutup selalu Philipia. Kalau berlaku persetubuhan dua tu pun dia akan korek. Dia korek mani tu jangan sampai jadi anak dan sebagainya. Jadi jahatnya jin, setan tu lah. Jin kafir tu mungkin setan daripada dapat anak manusia. Dia akan buat macam tu. Sebab tu nak kena cek. Kalau ada perkara-perkara macam tu nak kena cek. Apa yang pelik-pelik nak kena cek. Hubungan suami isteri ke, anak-anak orang pelik ke, nak kena cek semua. Sebab ada gangguan daripada setan tadi. Jadi kita minta Allah SWT. Maka Ustaz kata dulu, InsyaAllah lain kali kita akan sambung besok. Ada rezeki dapat yang ke-14 Tanda Munafik. InsyaAllah yang baik daripada Allah. Ana Ustaz Seri, aku lupa ni hadza wa astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lega sebab Ustaz memang nak habiskan dapat bersama dengan tuan-tuan live. Okey, alhamdulillah. Kita sudah di atas sebelah kafarah dan subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tidur, ambil wudu, lepas tu baca tabarok, surah Al-Mulk, baca 40 semua. InsyaAllah ambil wudu. Semoga kita dilindungi daripada gangguan syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.